Okey, dah record dah. Okey, pandai. Maksudnya yang sebelah sini kita bawa mai dudukkan dia duduk di sebelah kanan ataupun belakang. Maksudnya kita tolak kan sebab dia tambah, ubah tempat ditolak. Maksudnya kita akan dapat di sini X sama dengan 10 tolak 2. Jadi X sama dengan 8. Boleh faham? Yang tu. Okey, nombor 2. Kalau saya kata 2Y tolak 3 sama dengan 13. Tambahlah. Sorry. Sama dengan tolak 3 sama dengan 7. Okey, berapa nilai Y? Kita nak buat macam mana? First kita nak buat apa dulu? Ini kaedah yang minggu lepas lah. Okey. Okey, macam mana saya nak kata? Kalau 2Y sama dengan 7. Katakanlah kan. Jadi Y sama apa? 2 ni bawa pergi sana jadi apa? Ke belakang dia apa? Darab ke bahagi? Tolak ke tambah? Ingat tak? Maksudnya 2Y di sini adalah apa dia? Sufi apa dia? Sufi dia ni duduk minggir apa? 2Y ni maksudnya apa dia? 2 darab Y. Apa nak? Tengah-tengah ni tak ada benda apa kan? Maksudnya dia darab. Bila dia darab, jadi dia ubah pergi duduk kat belakang. Dia jadi bahagi. Jadi 7 bahagi 2. Itulah. Ni yang minggu lepas yang saya ajak. Yang sebelum cuti tu. Okey, so untuk hari ni kita nak ajak kamu dua lagi kaedah. Ini kaedah tukar tempat dan kaedah tukar tanda. Maksudnya kita tukar tempat ni dengan tukar tanda. Ni tukar tempat, mai ke sini dan tanda pun akan tukarlah jadi tambah 3. Okey, so kamu tengok saya dah buat sikit ni, saya nak tunjuk kamu perbezaan. Macam mana kita nak selesai. Okey, nampak tak? Okey, dari sini. Ini ada soalan SPM, soalan form macam ni. Ni soalan SPM ni, tahap SPM ni. Kalau hampa boleh buat, maksudnya hampa memang terror lah. Okey, dah hampa boleh ajak abang-abang kamu yang form 5 lah ni. Tengok betul-betul, senang je. Okey, di sini dia ada tiga kaedah. Kaedah pertama iaitu kaedah tukar tempat dan tukar tanda. Macam tadilah. Okey, kaedah kedua adalah kaedah konsep kesamaan dan kaedah ketiga adalah kaedah pematahbalikan. Okey, maksudnya ketiga-tiga kaedah ni hampa boleh guna. Hampa nak guna kaedah mana terpulang kepada hampa. Faham? Jadi maksudnya tiga-tiga kaedah ni semua senang. Tengok macam mana. Okey, pertama kaedah tukar tempat dan tanda ni macam tadilah yang saya tunjuk kat kamu tu. Okey, nampak tak ni? Jelas tak skrin yang saya share ni? Jelas? Okey, jelas. Bagus. Okey, so di sini kita tengok kaedah pertama iaitu kaedah tempat, tukar tempat dan tanda. Agak-agak kamu berapa nilai K? Berapa nilai K? Siapa boleh abang kat saya? Gunakan kalkulator je. Berapa nilai K? Kira asap berapa nilai K? Okey. Ubah negatif 2 tu pergi duduk kat belakang. Jadi apa? Negatif 2. Kalau ubah tempat dan tanda. Berapa nilai K kita? Siapa dah dapat? Nanti saya bagi gambar belacan sebotol. Kan? Siapa orang pertama jawab, saya bagi gambar belacan sebotol. Jawab betul lah. Okey. Berapa? Tak tahu? 1. Okey, 1. Siapa jawab tu? Wafi? Lukman. Salah. Okey, masa dah tamat. Okey, minta maaf. Tak ada siapa yang dapat gambar belacan Cikgu Z. Okey, tengok. Senang je. Kan saya kata, kalau kaedah ni tukar tempat, jadi dia nak nilai K. Ni
K adalah pemboleh ubah ataupun K adalah unknowns. Maksudnya nilai yang tak tahu. Jadi nilai yang tak tahu tu mesti duduk kat depan. Faham? Dia mesti duduk kat depan. Dia takkan ubah duduk belakang. Jadi kita akan ubah yang tak ada pemboleh ubah tu. So di sini yang tak ada pemboleh ubah apa dia? Yang tak ada pemboleh ubah apa dia? Negatif 2. Okey, negatif 2 tu yang tak ada pemboleh ubah. Jadi kamu kena ubah dia duduk di belakang. Bila ubah duduk kat belakang, dia jadi apa? Bila ubah duduk belakang, dia jadi apa? Positif. Tu pandai dah. Dia akan jadi positif. Jadi 3K sama dengan 4 tambah 2. Okey, 2 ni kita bawa duduk di belakang, jadi tambahlah. So, kita dapat berapa? 3K sama dengan 6. Okey, faham yang tu? Okey, berapa nilai K? Berapa nilai K? Kita dah dapat dah 3K sama dengan 6. Kita nak K saja. Jadi 3 tu bawa P duduk di belakang jadi apa? Negatif. 3K tadi saya kata apa? 3K keadaan asal dia ni apa dia? Kat tengah-tengah tu ada tanda tak? Tak ada kan? Tengah-tengah 3 dengan K tu tak ada tanda. Maksudnya kalau tak ada tanda, dia adalah darab. Okey, darab. Jadi bila darab, kita ubah duduk di belakang, dia jadi apa? Bahagi. Ingat, darab partner dia, boyfriend dia bahagi. Kalau tambah boyfriend dia darab, Kalau tambah boyfriend dia siapa dia? Tolak. Kalau tolak, boyfriend dia tambah. Kamu ingat yang tu je. Jadi dia nak nilai K. Okey, ini keadaan dia darab. Jadi boyfriend dia bahagilah. Yang maksudnya 6 bahagi 3. Jadi K sama dengan berapa? K sama dengan berapa? 2. Okey, bagus. K sama dengan 2. Ya, betul. Sama dengan 2. Tadi siapa kata nama Luqman kata dengan 1. Luqman salah yang mana? Cek balik nah. Okey, faham? Jalan kerja tu. Faham? Ada soalan nak tanya saya? Tak ada? Senang je kan? Tu saya kata ini adalah kaedah tukar tempat dan tukar tanda. Okey, tengok pula kaedah yang kedua. Soalan sama. 3K tolak 2 sama dengan 4. So, di sini adalah kaedah apa ni? Kaedah konsep kesamaan. Okey, yang ni senang saja. Kalau nombor 1 senang, nombor 2 lagi senang. Okey, kamu tengok macam mana. Sebelum kita nak buat konsep ni, hampa tengok macam mana saya nak tunjuk kat kamu. Okey, katakanlah negatif, katakanlah apa tu 2. 2, kita nak hilangkan 2 ni supaya dia kosong, kita kena buat apa? Faham tak? Katalah 2, kita nak jadikan dia kosong, kita kena buat apa? Tambah 2 ke tolak 2? Tolak 2. Nampak tak? Okey. Nak jadikan dia kosong lah, hilang kan? Okey, katakanlah sekata negatif 3. Okey, kita nak jadikan dia kosong. Kita kena buat apa? Nak hapuskan dia supaya dia kosong, hilang ni. Jadi apa? Kita nak tambah ke nak tolak berapa? Okey, maksudnya kalau negatif 3, kita akan tambah dengan negatif 3 kan? Dia akan jadi kosong, betul tak? Kalau kamu kata negatif 3, kamu tolak lagi negatif 3, dia akan dapat negatif 6. Dia takkan jadi sifar. So, tak boleh. So, kita kena letak di sini tambah. Boleh? Yang tu faham nah? Okey, katakanlah saya kata 1/2 pula. Okey, 1/2
Katakanlah saya kata macam ni, apa tu, dia ada P. P per 2 sama dengan 3. Kita nak hilangkan 1/2 ni, kita nak adakan dia P saja, kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Nak darat ke, nak tolak ke, nak bahagi ke apa? Maksudnya P per 2 ni, Sufi dengar tak Sufi? P per 2 ni maksudnya adalah 1/2 P. Siapa yang tak tahu tu? Nah, P per 2 ni bermaksud 1/2 P. Jadi mana-mana cara kamu tulis, cara ni pun boleh, cara ni pun boleh. Dia memberi maksud yang sama. Clear tak? Saya terang. Clear ke tak clear? Okey, faham ke tak faham? Faham dia tak faham ni? Faham? Okey, so maksudnya kita nak hilangkan 1/2 ni, kita nak buat apa? Kita nak buangkan 1/2 ni. Kita nak darab ke, nak tolak ke, nak bahagi ke? Kita nak buat apa? Nak buat apa? Bahagi. Kamu tengok 1/2 bahagi 1/2. Kamu tak bahagi ya? Nak bagi dengan berapa supaya dia jadi jadi satu lah. Maksudnya di sini 1/2 ni kita nak hilangkan 1/2 ni supaya tinggal P saja. Maksudnya 1 P saja. So kita nak buat apa? Okey. Kamu nampak tak? 1/2 darab 2. Dia dapat berapa? 1/2 darab 2 dapat berapa? 1. Jadi kita kena darab dengan 2 lah supaya dapat 1. So yang ni pun sama. Kamu kena darab dengan 2. So kamu akan dapat P sahaja. Faham? Okey, balik kepada ni. P per 2. Tengok ni. P per 2. Kita nak hilangkan nilai 2 ni. Maksudnya kita kena darab dengan berapa? Darab dengan 2. Nampak tak? Kita kena darab dengan 2. So baru kita hilang. Maksudnya 2 kali 1, 2 kali 1. So dia dapat P saja. Maksudnya P sama dengan 3. Nampak tak? Faham tak yang tu? Faham. Okey. So kaedah konsep kesamaan ni macam ni lah. Kamu tengok saya nak contoh dia. Ni 3K tolak 2 sama dengan 4. Jadi lah ni dia nak cari nilai K. K wajib ada. So sekarang ni kita nak hapuskan negatif 2. Betul tak? Kita nak hapuskan negatif 2 kan? Okey, kita nak hapuskan negatif 2. Jadi negatif 2 sekarang ni negatif 2. Kita nak hapuskan supaya dia kosong. Kita kena buat apa? Kita kena tambah 2. Okey. Konsep kesamaan dengar betul-betul. Senang. Yang ni senang. Siapa tak faham, siapa tak dengar betul-betul rugi. Nak mampui. Tu dia. Cikgu kata pujian dah senang. Siapa tak tengok rugi. Okey. So macam ni. 3K tolak 2. Kita nak hapuskan tolak 2 supaya dia jadi sifar kan. Macam tadi. Tolak 3. Kita nak hapuskan tolak 3 ni supaya dia sifar. So kita kena tambah dengan 3. Betul tak? Betul tak? Jadi hal ni pun serupa juga. Tolak 2, kita nak hilangkan negatif 2 tu di sifar, kita kena buat apa? Kita kena buat apa? Nak buat apa ni? Nak tolak 2 ke nak tambah 2? Wifi. Nak tambah 2 ke nak tolak 2? Supaya 2 ini dihapus jadi sifar. Aziz.
Nak tambah 2 ke tolak 2? Pandai. Kita tambah 2 lah. Kalau hampa tolak 2, kalau hampa letak di sini tolak 2 juga, katalah hampa tolak 2, tolak 2. Tekan kat kalkulator. Tolak 2 sama dengan dapat apa? Dapat tolak 4 kan? Negatif 4 kan? Dia tak ada sifar, tak boleh. So, kita kena tambah 2. Wah, jadi tengok macam mana. So, pilih kecil sikit lah. 3. Tu dia tulisan cikgu pun. 3K tolak 2 tambah 2. Okey, nampak tak? Sebab langkah pertama kita akan hapuskan dia nilai negatif 2. Nampak tak? So, bila negatif 2 kita tambah 2, dia yang di belakang pun kamu kena tambah 2 juga. Nampak tak? So, di sini dia sama. Ni sama, ni pun sama. Faham? Faham saya kata tu? Okey, saya ulang. Bila kamu di depan kamu tambah 2, di belakang pun kena tambah 2. Kalau di depan kamu darab dengan 2, di belakang pun kena darab dengan 2. Tu contoh dia. Okey. So, di sini kita dah buat dah. Jadi, kamu kira lah. Jadi, 3K. Okey, tolak 2 tambah 2 ada sifar kan? So, tak payah tulis. Okey, sama dengan 4 tambah 2 ada berapa? 6. Okey, nampak? Faham saya kat tu? Ini adalah konsep kesamaan. Okey, sampai ke sini, kita nak hapuskan 3. Kita nak hapuskan nilai 3 ni. Nampak tak? Supaya 3 tu hilang lah. Jadi 3, supaya jadi K saja. Okey. Jadi kita nak buat apa supaya dia jadi K saja? Supaya dia jadi 1. Kita nak buat apa? 3 tu nak darab dengan apa supaya dia jadi 1? 3 nak darab ke 3 kita nak bagi? Siapa boleh banyak? 3? 3? Tadi betul dah. 3 apa? 3 bahagi ke 3 darab? Bahagi. 3 bahagi 3. So, bila di depan bahagi 3, hak belakang pun kena ikut bahagi 3. Itu adalah konsep kesamaan. Okey, nampak tak? Di depan bahagi 3, di belakang pun bahagi 3. Yang atas tadi, di depan tambah 2, di belakang pun kena tambah 2. Okey, so di sini kita dah bahagi 3. So, dia dapat berapa? 3 bagi 3 dapat berapa? 1 kan? Okey, so di sini habis dah. Tinggal 1 lah. Tinggal 1. So, kita dapat K lah kat sini. Kita dapat K. 6 bagi 3 dapat berapa? 2. Okey, 2. Sama tak jawapan saya dengan jawapan yang konsep kaedah yang kedua ni? Sama tak? Sama. Jadi kamu saat gini kamu boleh tengok aku nak guna kaedah pertama ke kaedah kedua yang senang. Okey, terpulang kepada hampa lah. Saya tak mahu paksa. Saya dah tunjuk dah cara kamu nak guna macam mana. Okey. Ni kaedah tukar tempat dan tukar tanda. Okey, yang ketiga. Kaedah yang ketiga adalah kaedah patah balik. Macam mana kaedah patah balik? Dalam buku teks ada kaedah patah balik. Muka surat berapa? Tak tahu. Muka surat berapa kaedah ni? Kalau kamu tengok dalam buku teks muka surat 128. Kaedah pematah balikan. Saya confirm bila hampa tengok dalam buku memang hampa tak faham. Betul tak? Okey, tengok cikgu nak buat. Kan saya kata matematik senang di dunia. Okey, tengok. Kaedah patah balik. Kita semua pernah lalui kan. Pisat patah balik. Pisat patah balik. Ni pun dia ada juga kaedah patah balik. Okey, tengok kaedah patah balik kita macam mana. Okey, saya nak guna color apa pula? Color oren dah nak. Kuning. Kuning. Oren. Kuning lagi hampa pening. Binang mata-mata hampa. Okey. So, soalan yang sama juga. 3K tolak 2 sama dengan 4. So, 3K ni memberi maksud apa dia? Darab ke bahagi?
3K maksudnya apa dia? 3 darab K. Betul tak? 3 darab K sama dengan 3K. Kalau 3Y maksudnya 3 darab Y. Betul tak? 3Y. Kalau saya kata Y darab Y maksudnya? Y kosong 2. Pandai dah tu. Alhamdulillah. Okay. So sama juga. 3K adalah darab. Jadi soalan dia nak nilai K. Betul tak? Okey, jadi dia nak nilai K. Kamu ambil K dulu, mesti letak di K. Mesti pemboleh ubah dulu letak kat depan. Kalau pemboleh ubah dia kata Y, mesti Y dulu letak kat depan. Kalau pemboleh ubah dia Z, mesti letak kat depan. Okey, so sekarang ni pemboleh ubah dia adalah K kan? Jadi K di sini letak di depan. Nampak tak? Nak patah balik. Nak patah balik. Mula-mula kita P dulu. Anak panah P dulu. Kena P dulu. Dia P ke mana? P kepada 3. Dia P kepada 3 ni maksudnya dia darab 3. Nampak? Faham yang tu? Lepas tu dia P. Dia P kepada apa? Negatif 2. Nampak tak? Faham susunan saya tu? Faham tak susunan saya? Nampak tak? Mula dia darab dengan 3. Lepas tu dia P pula dengan negatif 2. Okey, lepas tu dia P lagi dengan sama dengan 4. Nampak? Boleh faham? Okey, ada yang tak faham ke? Tak faham, direct tanya cikgu Lala ni juga. Kalau hampa tak tanya, maksudnya cikgu andaikan hampa dah faham. So, setakat ni faham semua ke? Okey, faham. Bagus. Okey, lepas tu ni adalah dia P. Dia P. Okey, Lala nak patah balik. Okey, tengok macam mana nak patah balik ni. Nak guna color apa pula ni pensel pen kita? Kita guna color biru pula. Okey, guna color biru. Okey, dia nak patah balik. So, daripada 4 ni sama dengan dia patah balik. Nampak dia patah balik? Bila dia patah balik, ingat tanda kena ubah. Masa dia P, tanda di sini adalah tanda negatif 2 kan? Betul tak? Betul tak negatif 2? Bila dia patah balik, tanda negatif jadi apa? Negatif, boyfriend ni siapa dia tadi saya kata? Negatif tu markah dia siapa dia? Kadang negatif. Kan? Kalau negatif, positif. Jadi, bila dia patah balik, dia akan jadi tambah 2. Nampak? Okey, lepas tu dia patah balik kepada, nampak dia patah balik. Darab 3. Darab siapa dia markah dia? Bagi. Bahagi 3. Bagi. Okey. Lepas tu dia P jadi nilai K. Okey, faham? Patah balik tu. Okey, dah patah balik. Faham? Setakat tu faham tak? Abang tengok. Ni dia partner dia yang dengan yang ni dengan yang ni. Okey, nampak? Okey. Siapa tak faham lagi tak tahulah. Saya ajak sebiji ngapa ni. Okey. So, lepas tu, apakah jawapan dia? Macam mana kita nak kira? Senang je. Okey, nak kira macam mana? Okey, saya nak guna color merah lah. Okey. So, berapa jawapan dia? Kita akan kira masa kita patah balik. Masa kita P tak kira. Faham tak? Masa kita P ni nampak ni. Masa kita P ni, yang ni tu tak kira. Nampak tak? Kita akan kira masa dia patah balik. Okey, patah balik kamu tengok. 4 tambah 2. Okey, 4 tambah 2. Sama dengan berapa? 6. Okey, dapat 6. 6 bahagi dengan 3 ni. Bahagi dengan 3. Dapat berapa?
2. Jadi K kita sama dengan 2. Faham? Senang tak kaedah patah balik ni? Boleh faham tak? Ingat kaedah patah balik ni kita ambil kira masa dia patah balik tu. Masa dia P tu tak ambil kira. P lah kan, masa nak P tu nak lawa ke, nak apa, bulu mata lentik ke, tak mau ambil tahu. Masa patah balik tu nak tengok makeup dia cayak ke tak cayak. Hang guna apa? Makeup mahal ke makeup murah? Kalau murah dia cayak, betul tak? Kalau makeup mahal dia tak cayak. Macam ni lah. Kita akan ambil kira yang patah yang patah balik ni. Boleh faham? Boleh? Okey, tak apa. Kita cuba buat soalan. Okey, so di sini dah 3 kaedah. Iaitu pertama kaedah apa? Kaedah apa? Yang pertama, tukar tempat dan tanda. Kaedah yang kedua? Konsep persamaan. Kaedah ketiga? Konsep kesamaan. Balikan. Okey, kaedah pertama tu tak ada pun dalam buku. Ni kaedah saya sendiri. Saya belajar masa zaman-zaman saya dulu, masa sekolah dulu, cikgu ajak saya macam ni. Jadi saya ajak balik anak murid saya macam ni. Jadi saya bagi nama sendirilah kaedah tukar tempat dan tanda. Okey, maksudnya ketiga-tiga kaedah ni dapat jawapan yang sama tak nilai K dia? Sama. Jadi, saya dah tunjuk dah 3 kaedah ni. Kamu boleh guna mana-mana kaedah yang kamu rasa kamu boleh faham. Senang bagi kamu. Boleh tak? Boleh. Ada nak tanya dulu sekarang ni? Tak apa. Siapa yang tak faham tu tak apa. Dia boleh tengok balik video yang saya record ni nah. Okey. Okey. So, soalan ni latihan. Selesaikan setiap persamaan linear berikut A. Okey. B. Selesaikan setiap persamaan linear berikut. So, soalan A dan soalan B ni dia ada A ada 3 soalan. B ada 5 soalan. So, hampa boleh jawab mana-mana kaedah, 3 kaedah yang mana hampa rasa sesuai dengan soalan tu. Yang hampa rasa senang. Okey. Siapa Sufi soalan mana? Kaedah mana rasa senang? Kaedah 1 ke 2 ke 3? Saya. Sufi, nampak tak Sufi? Anak mikir apa? Kaedah mana kamu rasa senang? Kaedah 1 ke 2 ke 3? 2. Okey, 2. Haziq, kaedah mana Haziq? Haziq? Ya. Kaedah mana rasa senang? 2. Wafi? 2 juga. Okey, saya tanya perempuan pula. Aina? Aina, kaedah mana Aina? 1. 1. Kalau Batrisha, kaedah mana Batrisha suka? Mana Batrisha? Kaedah mana Batrisha? Hantu tak ada dah Batrisha ni. Okey, Dini kaedah mana Dini? Dini, kaedah mana kamu rasa senang? Kaedah 1 ke 2 ke 3? Dini. Hampa tak jawab. Hampa hantar mesej saya tak dengar, saya tak tengok mesej. Dini. Dini ada tak nama Dini dalam ni? Ke dia keluar dah Dini ni? Zeti dah tak Zeti hari ni? Hari ni Zeti masuk tak Zeti? Zeti masuk dah hari ni? Okey, Amirul baru join. Zeti tak ada hari ni ya? Puteri, kaedah mana Puteri? Puteri, kaedah mana kamu rasa senang bagi kamu?
Kalau dekat saya ni, hampa kena cubit mulut dah ni, hampa tak mau cakap sangat ni. Nasib jauh je, nasib baik je duduk jauh dengan cikgu. Kalau dekat ni, cikgu cubit mulut hampa tak mau cakap sangat ni. Okey, lagi saya tak sebut nama hampa terasa pula. Saya panggil nama hampa tak mau bercakap. Aduh. Lagi siapa lagi? Apa lagi? Siapa lagi nama? Tak apalah, hampa faham. Okey, kita tengok yang ni. Soalan A. Soalan A ni hampa guna kaedah apa yang senang? Ikut kamulah. Soalan A1 ni. Ni A1. A2, A3. Okey, sebelum kita tamatkan kelas, kita tutorial. Jadi saya nak hampa buat soalan ni. Sebelum kita tamatkan kelas, saya nak hampa pilih satu soalan daripada A dan B yang mana nak saya tunjuk. Okey, soalan mana? Soalan nombor berapa abang kat saya? Kalau hampa tak ada, maksudnya hampa terror lah, hampa boleh jawab sendiri. Okey, saya bagi hampa satu soalan untuk saya nak jawab, saya nak tunjuk. Soalan mana? Lekas. Aziz, soalan mana Aziz? B, nombor? Satu je cikgu nak tunjuk. Nombor berapa? Nombor 5? Okey, nombor 5. Okey, tengok nombor 5. Saya akan tunjuk nombor 5. Okey. Senang sangat-sangat. Okey, berdasarkan soalan nombor 5, okey, kamu nak guna kaedah pertama ke, kaedah kedua ke, kaedah ketiga? Terpulang pada kamu. Kamu rasa mana yang senang bagi kamu? Okey, kaedah kedua. Okey. Saya buat kaedah kedua, dah tersenang. Okey, sebelum tu kita guna kaedah kedua, kita kena apa tu? Kita kena hapuskan apa dulu yang ni? Kita nak hapuskan apa dulu? Pemboleh ubah di sini adalah K. Okey, K. So maksudnya di sini K tak akan ubah tempat dah. K mesti duduk di depan. Nampak tak? K kita kacau nilai K. So sekarang ni kita nak hapuskan apa dulu? Kita nak hapuskan nombor apa? Nilai apa dulu? Kalau macam ni, senang. Dia ada K tolak 2/7. Maksudnya 7 tu adalah bahagi 7 kan? Okey, kalau macam ni, kita selesai dulu yang positif 5 tu. Kita hapuskan positif 5 dulu. Kita kena hapuskan yang positif 5 dulu. So, kita nak hapuskan, kalau kaedah kedua, kita nak hapuskan dia positif 5 ni, kita kena buat apa? Kalau kaedah kedua ni, kita kena buat apa? Ni kaedah kedua. Jadi, kita nak apa? Dia sekarang ni, dia tambah 5 kan? So, nak jadikan dia sifar, kita kena buat apa? Tolak 5 ke tambah 5? Cepat. Tolak 5, kita nak hapuskan tambah 5 ni. Maksudnya, K tolak 2/7 tambah 5 tolak 5. Di depan tolak 5, di belakang pun tolak 5. Nampak? Faham yang tu? Nampak tak? Di depan tolak 5, di belakang pun tolak 5. Faham yang tu? Okey, so kita kira lah. K tolak 2/7. Okey, tambah 5 tolak 5 di sifar sama dengan 8 tolak 5 berapa? 8 tolak 5 berapa? 3. Okey, baru dengar suara Dini kata itu. Dini Nah. Okey, so daripada sini, K tolak 2 bahagi dengan 7, kita akan hilangkan apa pula? Okey, ni langkah pertama. Ni langkah pertama. Ni langkah kedua. Okey, langkah ketiga, kita nak buat apa? Kita nak hilangkan apa?
Negeri 2 tak boleh. Kamu kena hilang bahagi dulu. Bahagi 7 tu. Nak hilangkan bahagi 7 tu kita kena buat apa? Bahagi kawan dia. Kalau bahagi siapa boyfriend dia? Darab. So K tolak 2/7 darab 7. Nampak tak? So di sebelah belakang pun kena darab 7. Nampak tak? Ni darab 7. Ni pun darab 7. Nampak? So, kita dah darab dah, dihapuskan, nampak tak? 7 kali 1, 7 kali 1, so habis. So, jawapan dia, langkah yang keempat adalah K tolak 2 sama dengan 3 darab 7 berapa? Ni. 21. Aku nampak apa tadi 14. Main mana? Ada ke kereta tak? 21. Ha, 21. Tu dia garangnya Cikgu Z. Okey. So, kita dah dapat dah kan? 21. Jadi, langkah yang kelima, kita nak buat apa? Kita nak hapuskan apa ni? Kita nak nilai K saja. Nak hapuskan apa? Nak hapuskan apa? K tolak 2 sama dengan 21. Lah ni kita nak hapuskan apa supaya dia jadi sifar? Dia nak nilai K saja kan? Apa dia? Kita akan hapuskan tolak 2. Okey. Okey, tolak siapa markah dia? Tambah. Jadi K. Allah, kuning pula dah. K tolak 2, markah dia tambah 2. So, bila dia tambah 2, hak belakang pun kena tambah 2. Nampak? Faham itu? Tambah 2, ini pun kena tambah 2. Tambah 2. So, langkah terakhir terus dapat jawapan dia. Langkah ke-6 kita dapat jawapan dia. So, K sama dengan berapa? 23. 21 tambah 2 dapat 23. Itu adalah kaedah yang kedua. Faham? Okey, mari tengok kaedah yang pertama. Saya lebih suka kaedah pertama. Jadi, hampa tengok kaedah pertama. Okey, macam mana kaedah pertama? Okey. Ni kaedah. Okey, kaedah pertama. Kaedah pertama ni senang je. Hampa kena faham kedudukan dia dengan kedudukan dia, tempat dia dengan tukar tanda. Macam Aina dia faham. Tu dia suka kaedah pertama. Saya orang dulu suka kaedah pertama sebab cikgu kami ajak ni je. Dia tak mau bagi anak murid dia pening, dia ajak lah macam ni. Okey, tambah 5 sama dengan 8. Okey, tengok ini adalah kaedah yang pertama. Kaedah pertama. Okey, kaedah pertama, pertama sekali kita akan hapuskan tambah 5. Betul tak? Soalan nak nilai K kan? Soalan nak nilai K. K mesti duduk di sebelah depan lah. So, bila dia tambah 5, bawa mai duduk di belakang. Jadi apa? Tambah siapa markah dia? Negatif. Jadi, kita dapat. Okey, K tolak 2/7 sama dengan 8 tolak 5. Okey, nampak? Jadi, K tolak 2/7 sama dengan 8 tolak 5 dapat berapa? 3. Nampak? Nampak? Boleh faham yang tu? K tolak 2. Okey, K tolak 2/7. Okey, lah ni dia ada bahagi kan? 7 kan? Bahagi bawa main duduk di belakang. Bahagi siapa markah dia? Darab. Hampa kena sebut markah baru hampa faham. Tak sebut markah hampa tak faham noh. Okey, jadi K. Jadi kita dapat sini K tolak 2 sama dengan 3 darab 7.
Okey, faham yang tu? Jadi kita dapat K tolak 2 sama dengan 3 darab 7 berapa? Ah, 3 darab 7 kan kita 21. Okey. Last kali kita dapat dah jawapan dia. Dia nak nilai K sahaja kan. Jadi yang apa negatif 2 ni bawa pi duduk di belakang. Dia jadi apa? Tambah. Sebab apa? Tolak maka dia tambah. Jadi kita dapat 21 tambah 2. Jadi kita dapat berapa kekasih kita ni? Berapa nilai K? 23. Jadi kekasih kita ada 23 orang. Tu dia jenuh nak belah 23 orang ni. Haziq. Ambil playboy semua sampai 23 orang kekasih. Amboi. Boleh bagi-bagi pula kekasih nah. Hebat apa nah. Sufi tak mau. Sufi dia bagus, dia tak mau kongsi. Oh, dia lagi banyak. Lebih daripada 23. Amboi. Jangan duk berangan dah sudah lepas ni. Lagi cikgu duk ajak duk berangan, duk dengar, duk apa? Mata duk kat depan duk tengok cikgu. Padahal otak apa duk kat luar dah. Tak mau macam tu. Okey, nampak tak? Di sini kamu nampak tak? Kaedah kedua dengan kaedah pertama jawapan kita sama tak? Sama kan? Okey, jadi sekarang ni anak murid saya dah pandai dah menggunakan mana-mana kaedah yang kamu nak guna. Okey, jadi sagi tutorial saya hantar soalan ni dalam grup. Kamu tolong buat soalan A dan B semua. Buat dalam buku. Boleh tak salin soalan ni dan buat dalam buku? Boleh tak? Siapa yang boleh nak print tu dia boleh print out saja. Boleh tak? Boleh. Okey, sagi saya akan hantar dalam grup. Okey, saya okey, masa dah pukul 1:08 dah. Okey, kita tutorial sampai 1:30 kan? Sampai 1:30 kan?